Ya pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bagi kita mulakan kelas online kita pada pagi ini, kita buka dulu pada pagi ini dengan umum kitab Al-Fatihah. So baik pelajar, hari ini kita akan sambung sedikit berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan kerjaya seseorang. Dan dalam kajian menunjukkan banyak faktor dan dalam muatak kita ni ada 12 faktor, ada 13 faktor. Ada 13 faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan kerjaya seseorang. Jadi sebelum kita mula, kita lihat dulu apa yang kita sejarah perkembangan kerjaya tu. Jadi kita melihat negara kita, kita tengok di Malaysia, negara kita, kita tengok di luar negara bagaimana perkembangan kerjaya berlaku terutama di Eropah lah. So dia tercetusnya bermula pada revolusi industri. Jadi dekat situ tokoh-tokoh mula mengkaji tentang kerjaya dan individu. Dia melihat bahawa pentingnya individu itu kita kenal dengan lebih mendalam kerana individu itu berbeza dan kita matchingkan ataupun sepadatkan dengan kerjaya. Sebab banyak teori menunjukkan bahawa teori terutama sekali daripada Frank Parson yang dikenali sebagai bapa vocational ataupun bapa perkembangan kerjaya yang mengatakan bahawa kita perlu meletakkan individu itu pada tempat yang betul dalam kerjaya atau persikan kerja yang betul agar perkembangan kerjayanya akan jadi lebih positif dan akan menambahkan lagi kepuasan dan juga apabila kepuasan itu tinggi maka produktiviti juga meningkat. Jadi yang seperti cikgu ibaratkan seperti benih kalau kita ambil pokok kelapa daripada pokok kelapa kita ada benih, kita letak di tanah yang betul, kita suburkan dia dengan baja, kita siram dengan matahari yang cukup, maka pokok itu akan berkembang dan membesar dan akhirnya perkembangan itu memberi manfaat kepada bukan sahaja pada pokok kelapa itu sendiri daripada dikukuh di tanah bukan sahaja ditiup angin tetapi juga boleh menyumbang kepada orang lain. Okay. Itulah perkembangan kerjaya kita. Jadi dalam perkembangan kerjaya kita perlu tahu ilmu yang asas yang kita perlu tahu adalah pertama kita kena tahu individu itu sendiri dari segi dia punya personality, minat, bakat, pencapaian akademik dan kemudian kita tengok juga maklumat-maklumat berkaitan dengan kerjaya dan bagaimana pula dalam khusus ini kita fokus kepada bagaimana kita nak buat resume, bagaimana kita nak present diri kita. Jadi salah satu tugasan yang boleh membantu kamu kenal diri kamu adalah dengan menggunakan profil diri kamu. Okey, macam mana kamu melihat diri kamu dari segi personality kamu macam mana? Tadi kegiatan kurikulum kamu minat menyertai kurikulum macam mana? Dulu di sekolah ada tak aktif dalam persatuan? Kita mengimbau balik personality kita, minat kita, kerjaan kita yang lampau dalam profil kita klien. Jadi ini adalah satu tugasan yang cikgu beri kepada kamu adalah sebagai satu ruang untuk kamu mengenali diri kamu dan juga apakah kerjaya yang kamu minat dan kamu boleh teroka kerjaya itu dengan lebih mendalam. Ada setengah kata buku scribe ke, jadi yang ini adalah tentang profil klien. Di dalam profil klien ini ada profil diri kamu cuba nak menggambarkan. Awak cuba dia kata market diri awak kepada majikan. Okey, sebab majikan tidak kenal awak kan, bukan dia bersahabat, biasanya majikan tidak kenal awak. Jadi macam mana awak present diri awak, present yourself, how you market yourself, how you present and market yourself to the employer. This is very important. Jadi this is an important element for yourself, how you market yourself and then you suit with the some position you apply. That's penting daripada bagaimana kita nak lihat bagaimana you memasarkan diri awak untuk mendapat kerja. Sebab kita kena faham bahawa persaingan di luar challenge out there is very difficult and then sangat mencabar kalau di luar sana kita lihat banyak cabaran-cabaran dia. Jadi kita nak present diri kita tu macam mana, tapi dalam masa 5 minit rasa tidak cukup. Jadi adalah dengan kita menampilkan kejayaan-kejayaan yang kita telah tempuhi
melalui resume, penulisan resume, banyak lagi. Ada yang kreatif boleh tunjukkan video dan kamu tengok kalau kamu apply kerja tu. Kata kamu kerja seorang engineer, awak boleh ceritakan sedikit dalam bentuk projek bagaimana. So yang ini pelajar perlukan kreativiti. Kita dah pelajar universiti, you perlu ada kreativiti. Tidak boleh bergantung saja pada nota dan tidak boleh saja bergantung kepada elemen. Yang kita bagi tu hanya guideline saja. Guideline. You kena fikir di luar kotak. Jadi macam mana nak jadikan diri you menarik. Kalau semua cikgu bagi jadi macam sekolah menengah, macam sekolah rendah. Jadi tidak mencabar minda awak. Jadi kita perlukan mahasiswa yang ada daya aktiviti yang bagus. Macam mana dia nak present tu. Jadi guideline kita bagi, tapi tidaklah bagi secara detail. Kalau kita bagi secara detail, jadi apa makna elemen kreativiti itu yang kita inginkan kalau semua kita bagi. Jadi pelajar kena faham, kena faham, fikir, okey, dan bagaimana nak present yourself tu supaya orang lain terpikat dengan penampilan kamu. Jadi itulah yang penting dan dalam perkembangan kerjaya. Baik, so hari ini kita lihat balik dan kita sekarang ni daripada negara di Malaysia kita tengok bahawa bermula dengan negara pertanian, berasaskan pertanian, jadi kita menuju ke arah negara yang membangun ataupun negara perindustrian. Dan hari ini kita sudah masuk industri 4.0 Jadi di sini kita berdepan dengan satu ledakan maklumat internet. Jadi kalau kita tidak pandai nak mengawal maklumat itu, jadi kita mungkin mendapat maklumat yang salah. Hari ini ramai yang boleh jadi polis, hari ini ramai yang boleh jadi hakim, hari ini ramai yang boleh jadi Perdana Menteri melalui Facebook, melalui media masa. Sekiranya kita tidak dapat faham, tidak pandai nak menguruskan maklumat ini dengan betul dan kita tidak dapat menentukan maklumat dan dengan dapat menguruskan maklumat ini dengan baik, jadi kita akan dapat maklumat yang salah. So bila kita dapat maklumat yang salah, pasti kita akan buat keputusan yang salah. Jadi kepentingan hari ini bagaimana kita menapis maklumat dalam ledakan industri 4.0. Inilah cabaran yang kita hadapi sekarang ni. Banyak sangat maklumat. Sikit je dah viral sikit je dah viral dah tular. Jadi akan membentuk persepsi-persepsi yang tidak baik. Dan satu lagi yang cikgu ingatkan kepada para pelajar, apabila kita post dalam satu Facebook, Instagram ataupun apa-apa, pastikan kita menggunakan kata-kata yang baik dan kita post benda yang baik. Sebab pelajar, masa cikgu berkhidmat di bahagian HR masa habis diploma, cikgu pernah berkhidmat sekejap sebagai pembantu HR di sebuah syarikat yang agak besar juga, holding. Kalau kita kena faham, ada syarikat Sendian Berhad, ada syarikat Berhad, ada syarikat holding. Holding ni besar. Contohnya KFC Holding. Di bawah KFC Holding ada Pizza Hut, ada Ayam Mas, ada Domino's, banyak syarikat dia. Jadi cikgu berkesempatan menjadi pembantu masa tu, pembantu kepada HR Human Resource untuk kita rekrut, kita nak ambil, kat situ banyak jawatan Eversina International Holding. Di bawah tu ada Medical Online, Millennium Integra, Connect Connection, banyak anak-anak syarikat. Tapi dia semua pool. Masa kita nak interview tu, semuanya akan ke pusat. Jadi cikgu dengan pembantu cikgu yang kita Encik Kamarudin masa tu, kita nak rekrut banyak jawatan. Jadi setiap jawatan tu kita kena ada job description dengan personality yang perlu dari segi akademik dan personality. Jadi kita buatkan ujian dan tengok resume. So katakan kita ada 4 jawatan di setiap section. Kita ada IT, kita ada pembantu admin, kita nak juga bahagian servis, IT servis, dan juga kita nak juga bahagian pegawai pembantu perubatan. Dalam Eversina ni adalah syarikat medical tapi secara online lah, dan dia juga kadang-kadang perlukan doktor untuk dia bagi advice. So apa yang berlaku bila dia dapat syarikat-syarikat yang berreputasi tinggi ni, dia akan nampak nama kita, dia akan ambil email kita, dia akan pergi search kat Facebook kita. Facebook ni bila kita dah post sekali, contoh kita post makanan, kita post keluarga kita post apa-apa saja di dalam Facebook, mana benda tu dah tak secret lagi. Walaupun awak kata private, tapi kalau awak baca term and condition, kita boleh minta kepada Facebook tu dalam masa 48 jam untuk kita tengok apa sebenarnya yang dia post, apa yang sebenarnya disimpan. Jadi pelajar, kalau kita ada masalah ataupun isu, apa-apa saja jangan post kepada Facebook. Kita pergi ke tempat yang betul. Kalau kita tidak puas hati ke apa-apa ke dengan siapa, jangan kita post dekat Facebook. Facebook kita panggil wall. Wall ni macam kalau kat di Yahudi tu, dia ada satu dinding. Jadi Yahudi tu akan cerita segalanya kat dinding tu.
Jadi orang yang cipta Facebook ni dia cipta wall. Wall ni maksudnya apa-apa saja kita letak dekat situ, dekat Facebook. Jadi semua orang boleh baca. Jadi itu satu fenomena tak baik dan sebenarnya dia boleh juga membuka pekung dan dia jadi kita akan susun. Jadi pakar-pakar IT dan psikologi akan menyusun semua Facebook, IG, individu yang mohon kerja ni kita betul-betul tengok daripada media sosial dia. Jadi kalau dia post benda-benda yang tak baik dan benda tu berurutan, frekuensi, jadi kita tahu dia ni personality ni, oh dia ni tak bagus untuk kita ambil sebagai pekerja sebab dia tak boleh simpan rahsia. Sebab syarikat-syarikat kita ni, kita ada persaingan. Kalau kita dapat dia, orang mungkin akan bayar dia. Jadi itu sebab pelajar kadang-kadang kita tengok ada kawan kita tengok macam bila kita habis belajar nanti, kawan kita ni result macam biasa je. Kan, result macam biasa kalau ikut kita lagi gempak result kita lagi banyak aktiviti. Tapi kenapa bila temuruga dia dapat, aku tak dapat? Biasa kalau syarikat-syarikat besar ni dia akan teliti dari segi media sosial. Jadi apa-apa gambar yang kamu post, apa-apa perkataan-perkataan yang kamu post, apa-apa yang kamu post, dia boleh lihat walaupun kamu private benda tu sebab kalau kamu baca balik Facebook ataupun IG dia ada Instagram, kita boleh telefon Facebook dengan kebenaran dia kata dia ni ada apply kerja dengan saya. Jadi dia ada pegang jawatan syarikat, jawatan ni besar agak manager. Jadi kalau manager ni kita perlukan orang yang amanah. Jadi boleh tak saya tengok apa Facebook yang dia post. Jadi dia akan buka semua, dia akan tengok gambar-gambar kita kan. Jadi itu pelajar buat masa sekarang ni dengan masa yang ada ni kita check balik IG kita, Facebook kita, apa-apa saja, Twitter kita yang ada benda-benda yang tak baik, delete dah sekarang ni. Delete. Ya. Delete sebab benda itu akan ditrace oleh pegawai maklumat IT bahagian HR untuk melihat kita punya personality. Jadi hari ni dia tidak saja tengok pada resume dia tidak saja melihat kepada awak punya profile, tapi yang sekarang ni dia lihat kepada media sosial. Jadi berhati-hati pelajar dalam kita post benda kalau kita ada masalah tak perlu post kat situ kita ada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita ada kaunselor, kita berjumpa lah pada kaunselor sebab manusia ni dia memang ada hati dan perasaan. Kadang-kadang kita emosi, kadang kita tak tentram, itu normal bagi manusia, tapi janganlah post semua dekat Facebook tu benda-benda yang tak sebaiknya. Dan ada kawan cikgu dah pernah dia susah nak masuk kerja kerajaan, susah rupanya. Apabila kita check balik Facebook dia ada dia tangkap, dia capture dia print screen dekat tu menyatakan kamu pernah buruk-burukkan kerajaan tanpa fakta. Dia kata itu sebab kami tak minta. Tapi dia tanya sebab saya banyak kali pergi temu dia, kenapa tak lepas? So bila dia tanya, satu syarikat kerajaan tu dia tunjuk ni kamu ni boleh jadi tidak baiklah kalau kita simpan you di dalam sini sebab you boleh jadi virus kepada perkhidmatan awam. Jadi pelajar perlu berhati-hati. Perlu berhati-hati dan cikgu melihat cabaran kita ni lah, cabaran media masa sebenarnya lebih mudah kita diakses. Kita mudah kita diakses. Mungkin depan kita temuduga kita dah pergi dah kelas perkembangan kerjaya, maklumat perkembangan kerjaya, cikgu akan ajar kamu bagaimana kita nak berpakaian, bagaimana nak tulis resume, bagaimana kita nak buat letter, kita dah ajar dah kelas. Dan kamu pun dapat markah yang tinggi, tetapi bila pergi temuduga tak lepas, Satu elemen yang sekarang ni, syarikat-syarikat yang sekarang ni bukan sahaja syarikat besar, sekarang syarikat kecil juga sudah melihat Facebook, Instagram awak dan kalau nak buat, kita nak buat eksperimen, habis kelas ni awak pergi je Google ke Yahoo ke MSN ke ataupun apa-apa saja bentuk yang engine search, awak type nama awak tengok apa yang keluar. Apa yang keluar, lepas tu kamu search satu-satu. So awak search satu-satu tengok benda tu bagus atau tidak. Kalau tak ada, delete lah pergi delete. Delete je. Okey, bahaya. Apabila sekali you post saja dekat Facebook, benda tu mungkin awak delete tapi mungkin ada orang yang copy benda tu. Jadi berhati-hati dalam kita berdepan dengan meledakkan sosial. Jangan sedap-sedap je kita nak komen-komen netizen yang kita tak tahu pokok pangkal, kita komen. Dekat situ dia akan melihat tahap kematangan kamu dalam memproses maklumat. Jadi bagi syarikat-syarikat yang besar, yang establish ataupun syarikat-syarikat kerajaan juga yang nak menjaga pekerjanya, dia akan memastikan ini dulu. Boleh tak dia ni? Boleh simpan amanah ke? Jadi macam mana bila berhadapan dengan cabaran macam mana? Jadi inilah pelajar, pesanan cikgu kepada pelajar-pelajar supaya lebih berhati-hati dalam kita post, dalam kita beri komen apa-apa isu. Okey. Jadi itulah cabaran yang kita hadapi pada industri 450 ni. Inilah cabaran yang kita akan hadapi. Jadi bila kita tahu cabaran yang kita akan hadapi, jadi kenapa kita perlu tahu cabaran itu? Yang penting kat situ kita nak tengok persediaan kita. Contoh,
kita dah tahu cabaran kita, kalau kita tak tahu cabaran yang kita akan hadapi, kita tak bersedia, tapi bila kita berhadapan dengan cabaran tersebut, kita akan tertekan dan stres. Tapi berbeza kalau kita dah tahu ini cabaran kita, generasi kita. Jadi kita bersedia. Jadi bila kita berhadapan dengan cabaran tu, kita sudah ada persediaan itu, jadi kurang sikit tekanan kita. Jadi dalam perkembangan kejaya, kita akan berdepan dengan maklumat-maklumat tentang kejaya dan kita tahu apakah cabaran-cabaran kejaya pada masa akan datang, maka kita akan lebih bersedia. So persediaan itulah yang membuatkan kita kurang tekanan. Tetapi kita akan mencari maklumat-maklumat untuk kita selesaikan masalah berikut. Okey, bagus. Itu adalah berkaitan dengan perkembangan kejayaan dalam industri 4.0. So hari ni kita nak melihat sebenarnya sambungan apakah sebenarnya yang mempengaruhi yang boleh mempengaruhi seseorang itu dalam perkembangan kejayaan dia. Kita tengok apa yang mempengaruhi sebenarnya perkembangan kejayaan dia. Baik. Dia dari kat sini cikgu ada 8 maaf cikgu ada 13. Kita ulang balik secara sepintas lalu. Kita akan ulang balik secara sepintas lalu. Okey. Yang pertama sekali di dalam kita menentukan seorang faktor kita menentukan taraf perkembangan kerja seorang adalah kemahiran dan keupayaan. Skill and abilities. Kita manusia ni mempunyai kemahiran dan keupayaan tu berbeza. Jadi kita kena pasti dulu. Okey, kita kena pasti apakah kemahiran kita. Apakah personality kita, trait faktor kita. Dia boleh banyak cara. Salah satu je adalah pengalaman lepas kita. Ada satu cara yang kita boleh bantu diri kita dan juga klien adalah dengan mengambil ujian psikometrik, ujian-ujian psikologi, iaitu ujian-ujian berkaitan dengan minat. Okey, jangan ambil satu saja ujian. Contoh dekat Malaysia kita ada ujian minat kerjaya, ujian personality banyak. Jadi kita jawab ujian. Jawab ujian-ujian tersebut, lepas tu kita buat kesimpulan terhadap diri kita berdasarkan dapatan maklumat-maklumat psikometrik yang kita jawab. Jadi itu akan memberi satu kesimpulan kepada kita, oh ini aku sebenarnya seorang yang suka bekerja dengan manusia, aku suka bekerja dengan mesin, aku suka bekerja dengan data. Jadi kita tahu kita punya kemahiran dan juga kemahiran dan juga kebolehan kita. Jadi ini adalah faktor pertama sekali yang boleh menyumbang kepada perkembangan kejayaan seseorang itu. Okay, iaitu skill dan abilities. And then parental value and expectation. Maknanya bagaimana pengaruh yang diberikan oleh keluarga itu juga ataupun nilai-nilai yang diserap oleh keluarga itu sangat penting dalam pemilihan kejayaan dan perkembangan kejayaan seseorang itu. Kalau keluarga dia bekerja memegang satu nilai yang bahawa bekerja ini untuk mendapatkan keuntungan. Okey, bekerja ini akan dapat menguntungkan. Jadi kalau dia tidak mungkin akan bekerja dalam sektor-sektor perkhidmatan untuk membantu sebab dia tidak menguntungkan, maka dia akan bekerja dalam setting bisnes, perniagaan yang mana kerja ini menguntungkan. Kerja mesti menjana pendapatan atau menjana kewangan. Jadi itu nilai yang dia perlu pegang. Jadi kita boleh lihat itu sebab expectation value ini boleh mempengaruhi seseorang itu dalam memilih kerja. Okay? Kalau dalam keluarganya bekerja itu ada satu perkhidmatan atau kita membantu orang dengan kelebihan kita ada, kita boleh membantu orang. Jadi itu parental value dia. Itu nilai dan jangka yang ada dalam keluarga dia. Dan itu sedikit boleh juga mempengaruhi dalam perkembangan kejayaan seseorang itu. Okey? Dan seterusnya adalah interest dan personality type, iaitu minat dan juga ciri-ciri personality dia. Okey? Dia ada ciri-ciri yang berikut. Yang ini kalau kita nak tengok minat ataupun personality, biasa yang kita gunakan adalah benar menggunakan Holland, sebab dia lebih mudah, sebab dia pecahkan kepada 6, iaitu individu realistik. Individu realistik ini adalah orang-orang yang suka bekerja dengan mesin, dengan hands on, dengan tangan. Mereka ni seorang yang praktikal, tapi mereka tak banyak cakap. Mereka susah untuk berkomunikasi. Kalau realistik tu dominan, biasanya mereka ini adalah orang-orang yang realistik, yang suka bekerja dengan mesin dan suka hands on, dan mereka kurang berkomunikasi. Okey, jadi mereka suka bekerja dengan mesin. Ini adalah golongan yang dikatakan mempunyai minat dan personality type realistik. Okey, kalau mengikut teori Holland. Ada juga manusia yang investigatif, iaitu manusia yang suka menyelidik, mengkaji, mengkaji untuk mentahu apakah kejadian. Mereka ini seorang yang sangat teliti dan sangat structure, dan mereka ini tak suka bercakap banyak. Mereka suka kalau bercakap, mereka akan bersandarkan dengan
bukti-bukti. Mereka ini sesuai menjadi seorang contoh doktor, ahli kimia, ahli biologi, orang yang bekerja dalam bidang saintifik lah. Okay, ini adalah golongan individu yang minat dalam bekerja dalam benda-benda yang suka menyelidik, suka mengkaji. Mereka sesuai untuk jadi orang yang bekerja dalam makmal ataupun suka buat kajian. Ini adalah golongan investigatif. Okay, yang ketiga, kita juga ada personality type yang kita panggil sebagai artistik. Artistik ni adalah orang yang sukakan sangat menghargai nilai-nilai kesenian. Kesenian, mereka sangat puitis, dramatik, mereka sangat mengagungkan karya-karya seni. Dan mereka juga seorang yang kadang-kadang personality mereka seorang yang melankolik, dan mungkin mereka juga gemar berpuisi. Kebanyakan artistik ni macam artis lah, senang artis. Mereka suka meragakan sesuatu, menari ke, menyanyi, sebab mereka sangat menghargai nilai-nilai estetika. Ini golongan artistik. Jadi personality dan minatnya lebih kepada bidang-bidang kesenian, seni-seni halus. Okay? Dan yang keempat adalah golongan sosial. Iaitu golongan sosial adalah golongan yang suka membantu, berkomunikasi, mudah berempati. Ini adalah golongan yang sosial, yang suka membuat kerja-kerja kebajikan. Jadi ini ada golongan sosial, iaitu minat dan personality type yang jenis sosial. Yang keempat, yang kelima adalah jenis orang yang enterprising. Mereka suka bercakap, suka mempengaruhi orang lain. Yang ini ada ciri-ciri kepada ahli politik ataupun seorang ketua. Mereka ada daya komunikasi yang mempengaruhi. Dan mereka suka melihat peluang. Mereka suka mencari peluang terhadap sesuatu isu. Okey, itu yang kelima. Itu adalah minat dan personality yang kelima. Dan yang keenam, kita boleh tengok juga individu yang dipanggil sebagai konvensional. Orang konvensional ni adalah orang yang suka kerja dengan data dan maklumat. Mereka ni seorang yang berstruktur, tapi mereka tak suka bercakap sangat. Mereka suka kerja di belakang-belakang tabir. Ini adalah golongan yang kita panggil golongan yang tidak suka untuk menerima perubahan. Mereka suka kerja dalam kerja yang rutin. Jadi ini adalah golongan konvensional. So golongan konvensional ini adalah biasanya golongan kerja yang kerja dia seperti pegawai keuangan, accountant, kerani. Yang ini adalah minat dan personality type tu. Kalau kita tengok daripada Holland, kita ada 6. Okay, ada 6. Jadi kita belajar-belajar akan lebih jelas lah kita tengok. Tapi ada juga kadang-kadang ada orang yang ada realistik, ada juga investigatif sikit. Jadi tidak semestinya dia dominan dan yang lain tak ada. Ada tapi tengok yang mana lebih dominan. Jadi bila dia gabung-gabung, kita akan dapatlah kod Holland. Jadi kalau dalam siapa yang beli CD cikgu tu, cikgu ada letakkan kat situ kod Holland. Contohnya dia adalah RIA. Jadi apakah pekerjaan yang sesuai dengan dia? Yang ni kita tak boleh bincang dalam kelas sebab terlalu banyak. Jadi siapa yang beli CD, dalam tu ada iaitu mengikut Holland. Jadi kita tengok kod kita. Jadi kita boleh ambil inventory, dia akan bagi kod. Okey, kod contohnya RIA, realistik pertama, yang dominan realistik, kedua investigatif, yang ketiga konvensional. Jadi apakah pekerjaan yang sesuai dengan dia? Jadi kita pun bagi kod. Kod tadi tu kita tengok pekerjaan yang sesuai dengan kita. Okey, pekerjaan sesuai ini adalah engineering mechanical. So bila engineering mechanical, kita pergi ke internet. Okey, kita pergi dekat CD cikgu tu ada maklumat-maklumat kerjaya, jadi kita akan coka dengan lebih mendalam. Jadi dia akan cerita, ini spesifik kerja dia, ini personality yang sesuai dengan kerja tersebut. Jadi kita akan nampak maklumat tu dengan lebih cantik. Okey, jadi memang kita tak boleh nak bagi semua dalam kelas ni, kita bagi umum. Jadi kalau nak tu dalam CD cikgu akan masuk dalam tu. Okey, dan pelajar boleh teka. Siapa yang dah beli CD cikgu, yang dia dapat buat teka dan tengok semua. Ada video-video kerjaya, ada 660 video kerjaya, ada maskul, lepas tu ada pengkelasan kerja JPA. Jadi pelajar boleh tengok situ banyak maklumat-maklumat tentang kerjaya. Dan ada juga cikgu selit-selitkan tentang bagaimana menghadapi temuduga, membuat resume. Okey. Dan ada juga slide-slide kalau pelajar boleh gunakan slide ni. Nanti kalau katakan pelajar tahun 3 ada satu kursus yang dipanggil konsultan. Jadi konsultan ni biasa kita nak buat perundingan. Jadi pelajar kadang-kadang kena konsultan dari segi pelajar boleh pergi ke sekolah-sekolah untuk membentangkan cara bekerja, dan pelajar boleh juga gunakan slide show cikgu dan bahan-bahan untuk pelajar membentangkan ataupun memberi motivasi ataupun memberi ceramah berkaitan dengan kerjaya lah. Okey. Sesuai untuk pelajar tingkatan menengah atas, iaitu pelajar tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey.
Seterusnya life role. Apa tu? Life roles, iaitu peranan hidup kita. Okay? Saudara kita sebagai student, parent, yang ini kita akan lihat lebih mendalam dalam teori super. So super ni dikenali sebagai teori perkembangan kejaya. Dia ada peringkat-peringkat dia. Kalau umur macam ni kita sedang masuk peringkat ke berapa. Tapi tidaklah rigid benda ni, tapi dia membuat kajian dan kita lihat sampai umur 60 lepas tu dia decline mengikut perkembangan manusia. Jadi apakah pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan diri dia. Okay, itu kita lihat kepada peranan dia. Seterusnya previous experience. Yang ini kita boleh belajar daripada Cambridge Social Learning. Cambridge Social Learning kita belajar melalui social. Iaitu bagaimana pengalaman-pengalaman yang kita hadapi akan membuatkan kita cenderung memilih sesuatu pekerjaan dan berkembang dengan pekerjaan tersebut. Biasanya manusia akan memilih kerja yang dirasa mempunyai pengalaman-pengalaman positif pada zaman lepas. Macam cikgu ceritakan tadi. Kalau dia banyak masuk persatuan, dia rasa aku masuk persatuan kadet ni aku rasa lebih sesuai dengan aku. Jadi dia pun masuk dalam bidang uniform, katakan sebab dia ada pengalaman lepas itu. Itu sebab bila dalam profil kita, pengalaman lepas itu sangat penting dalam menentukan kerjaya seseorang itu. Contoh di sekolah, apakah aktiviti kurikulum yang diterlibat? Okay, apakah aktiviti kurikulum yang diterlibat? Apakah jenis pertandingan yang dia menang? Ataupun apakah subjek-subjek yang dia nampak lebih menonjol. Itu semua adalah maklumat yang kita boleh masukkan dalam profil kita. Profil kita yang menunjukkan bahawa pekerjaan yang kita pilih itu adalah pekerjaan yang memang sesuai dengan kita. Okay? Itu dia previous experience. And then the next culture. Culture ni adalah budaya. So bagaimana kita tidak boleh nafikan di dalam budaya ini dia sedikit mempengaruhi dalam pembentukan identiti manusia itu. Contoh kita tengok culture Cina macam ni, culture India macam ni, culture Melayu macam ni, ia serba sedikit mempengaruhi. Contohnya kalau Cina, dia punya budaya, dia lebih suka kalau kita berniaga, bekerja dengan berniaga. Kita yang uruskan diri, kita punya bisnes. Kalau mungkin kalangan orang Melayu suka kalau kita bekerja dengan government, rasa lebih terjamin. Kalau India mungkin dia bekerja, mungkin suka bekerja kerja yang tetap, ada pekerjaan tetap. Jadi budaya-budaya yang dibentuk ini dia sangat boleh juga mempengaruhi seseorang itu dalam memilih sesuatu pekerjaan dan berkembang. Okey, itu culture. And then gender iaitu jantina. So dalam jantina ni kita lihat bagaimana peranan jantina itu juga mementingkan seseorang itu memilih. Itu sebab kalau kita tengok kerja-kerja teknikal ni banyak lelaki. Kalau kita pergi di college vocational, college vocational, kita nampak banyak dimonopoli oleh golongan lelaki. Kalau fashion ke, masakan ke, kek, pastry, lebih didominasi oleh golongan wanita. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang didominasi oleh jantina ini juga mempengaruhi seseorang itu untuk berkembang, untuk memilih sesuatu kerjaan dan berkembang dalam kejayanya. Okay? Dan seterusnya kita ada personal characteristic. Okay? Personal characteristic ni seperti personal type, interest and work related value. All play a role in the career development. Okay? This trait will develop career program incentive. Although the self-assessment will help you client learn about their personal characteristic and will allow them to find career that area a good match for them. Jadi pelajar, kita kat sekolah ni cikgu tak pasti zaman awak. Masa cikgu di sekolah dulu, cikgu tingkatan 4, tingkatan 5, cikgu kita ada buat ujian minat ujian minat kejaya, personality dan nilai untuk kita melihat nilai personality yang sesuai untuk kejaya seseorang itu. Okey, jadi pelaksanaan personal karakteristik ini sangatlah penting untuk kita menilai personal kita. Yang paling penting sekali untuk kita lihat secara objektif, kita juga boleh membuat ujian-ujian personality dan kita tanya orang yang terdekat dengan kita. Okey, kita boleh tanya ibu bapa kita kan, tanya ayah kita, abah ataupun ibu-ibu, adik ni macam mana ibu tengok. Kalau kata kerja apa yang sesuai, kita boleh tanya pandangan mereka. Kita boleh tanya pandangan guru yang rapat dengan kita, rakan-rakan kita, saudara mara kita untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas. Sebab kadang-kadang pelajar kita juga tak boleh mengenal potensi kita. Kadang-kadang kita tak boleh kenal. Jadi ada 5 golongan yang boleh memberi pandangan kepada kita tentang diri kita. Jadi kita dapatkan. Yang pertama sekali pelajar, golongan yang boleh bolehlah memberikan maklumat tentang diri kita. Sebab kadang-kadang kita pun tak sedar. Kita pun tak tahu apakah keupayaan kita. Kadang-kadang kita tak nampak.
Jadi kita perlukan bantuan juga daripada orang luar. So yang pertama, orang yang biasanya boleh mengetahui tentang karakter kita biasa guru kita. Guru kita. Guru yang mengajar kita. Itu sebab kalau kita tengok seorang yang seorang atlet yang hebat seperti Mike Tyson ke, Ali ke ataupun sesiapa saja, Michael Schumacher, dan sesiapa saja kamu tengok yang hebat, dia pasti ada guru yang akan menegurnya. Dia akan memperbaiki, kata awak kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Walaupun kita tahu bila guru dia dah tua, kalau macam Mike Tyson kan dia ada guru dia. Kalau guru dia masuk pertandingan tinju pun mesti out. Tapi kenapa Mike Tyson perlukan seorang guru untuk membimbing dia? Sebab ada satu masa dia tak nampak. Jadi perlukan seorang guru untuk menegur dia. Yang kedua, orang yang boleh menegur kita, yang mengetahui kekuatan dan kelemahan kita adalah orang yang kita sayang. Contoh orang yang kita sayang mungkin ibu bapa kita, kalau yang dah berkahwin, suami isteri, siapa yang sayang dengan dia. Biasa orang yang sayang ni, biasa dia akan kenal kita ni siapa. Jadi kita juga boleh minta pandangan dia untuk memberitahu pada kita tentang personality karakter kita. Dan golongan ketiga, orang yang boleh mengetahui kelemahan, kekuatan kita ataupun personality karakter kita adalah golongan orang yang diberi hikmah atau orang yang diberi ilmu. Tidak semestinya ibu bapa kita, tidak semestinya guru kita. Kadang-kadang mereka ni diberi kelebihan untuk mengetahui kita. Kadang-kadang kita pergi ke pasar, kita ada selalu makan dekat situ kan. Kita selalu makan dekat situ sampai dia pun kata, adik ni tengok pandai berkata-kata lah. Ni boleh jadi pengacara ni. Tapi dia bukan sesiapa. Tetapi memang Allah memberikan dia, Tuhan memberi dia kelebihan. Allah memberi dia kelebihan hikmah itu. Sebab dia boleh menilik seseorang. Dia adalah orang yang diberi ilmu. Tapi kita kena tahulah orang yang berilmu ni adalah orang-orang yang diberi hikmah tu. Dia tidak terpesong lah. Seperti macam bomoh ke, tidak berilah kepada orang yang betul. Memang ada golongan-golongan yang begitu. Contohnya kaunselor. Kaunselor ni adalah orang yang diberi ilmu dalam kita boleh melihat orang. Jadi salah satu orang yang boleh melihat kita adalah golongan yang berilmu ni adalah kaunselor. Orang yang diberi ilmu dalam bidang mengenali personality kaunselor. Sebab dia ada belajar sikit tentang ilmu berkaitan dengan psikologi. Baik, yang keempat adalah sahabat kita. Sahabat yang susah dan senang bersama kita. So sahabat ni kita kena tanya dia. Macam mana kau tengok aku ni macam mana. Jadi biasanya sahabat yang baik dia akan jujur dengan kita. Kalau benda itu tak baik dia akan bagi tahu. Kalau benda itu baik dia akan bagi tahu tentang diri kita. Yang kelima adalah musuh kita. Orang yang tak suka dengan kita. So orang yang tak suka dengan kita ni biasanya dia akan mencari kesalahan kita. Dan kita boleh belajar daripada musuh kita untuk kita perbaiki diri dan kelemahan kita. Dan manusia ni akan berkembang apabila dia cuba mengurangkan atau cuba mengatasi kelemahan dia dan dia cuba memacu kekuatan dia. Jadi yang kita nak tahu kelemahan kita ni kadang-kadang kita boleh tahu melalui musuh orang kita ataupun orang yang membenci kita. Kita boleh tanya dia, kita boleh jadikan dia sebagai sumber maklumat, sebagai sumber maklum untuk mengetahui kekuatan kita dan kelemahan kita. Macam mana kita nak perbaiki. Sebab kadang-kadang kita tak sedar kata-kata pujangga seseorang itu bila nak berubah menjadi kebaikan, satu ilmu yang dia perlu tahu adalah ilmu mengenali kelemahan dan keaiban diri. Kalau dia tidak tahu untuk mengenali kelemahan dia tidak pernah nampak kelemahan dia, susah untuk dia berkembang sebab dia rasa apa yang dia buat tu betul. Jadi dia akan sentiasa berada dalam lingkungan kebodohannya sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu tidak betul. Jadi penting kita mengetahui personal karakteristik kita melalui 5 golongan ini dan juga boleh dilakukan dengan self muhasabah diri kita, self dipanggil contemplation atau muhasabah dirilah. Dipanggil self correction, kita tengok balik pada diri kita, kita tengok macam mana aku boleh berkembang dalam sesuatu kejayaan ini. Itu adalah berkaitan dengan personal karakteristik. Baik, yang seterusnya ada social economic factor. Social economic factor ni apa dia? Iaitu kadang-kadang dia boleh jadi penghalang untuk kita berkembang. Contohnya financial situation, for example, may threaten to keep them from attending college which may be necessary to prove a particular career. Ada kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang tidak mampu untuk pergi ke keluar belajar ke universiti sebab ibu bapa dia tak mampu, mungkin disebabkan faktor kemiskinan. Change the company in anxiety job market may also affect our career development.
A counselor must know the source of overcoming barriers such as limited financial resources, namely student loans, financial aid and scholarship. Baik, dekat sini kita boleh berperanan. So dekat sini kita sebagai kaunselor, kita juga dia dalam buku cikgu tu, cikgu ada masukkan dekat situ buku pengembangan kerjaya, scholarship. Dekat situ pelajar-pelajar, macam contoh cikgu dulu ialah bila kita menjadi guru ni, ada pelajar kadang memang bagus, dia result dia bagus, tapi contoh perubatan contoh dia nak minat perubatan, kadang-kadang dia tak mungkin dia disebabkan dia datang daripada keluarga yang tidak begitu berada, jadi dia konsepkan diri dia tak berapa bagus, dia kurang keyakinan, tapi dia pandai. Jadi bila temuduga untuk dapatkan beasiswa, dia tak lepas. Jadi tanggungjawab kita nak bagi seseorang itu berkembang, dia perlukan latihan yang sesuai dengan diri dia. Jadi disebabkan kadang-kadang faktor keuangan, dia tidak boleh berkembang. Jadi peranan kita as a counselor, kita juga kena tahu financial support, banyak belajar, okay. Contoh ada seorang satu pengalaman cikgu, seorang itu dia minat dalam bidang farmasi dan kimia dia sangat bagus, biologi sangat bagus, cuma math tak apa bagus, tapi dia seorang pemalu sebab dia datang daripada keluarga yang susah, peneroka. Jadi dia ada confident level dia rendah. Tapi confident level yang rendah ini pelajar, dia bukan sesuatu benda yang tak boleh ubah. Dia boleh ubah dengan persekitaran. Memang boleh ubah. Tapi kita kena support dia. Jadi salah satu cara support dia, kita masukkan dia satu institusi, satu persekitaran yang baru supaya dia boleh berdepan dengan situasi itu. Akhirnya dia mencabar diri dia untuk pergi. Jadi dia boleh jumpa cikgu tengok memang susah dia nak pergi, terburuga tak lepas. Tapi dia memang minat untuk itu. Jadi kita tengok rupanya ada banyak beasiswa semua pelajar. Cikgu suruh dia mohon Maybank, scholarship, ada juga Khazanah, ada TNB, lepas tu banyak lagi syarikat-syarikat yang besar biasanya akan menawarkan beasiswa. Ada yang bond yang bond ni maksudnya dia pegang kita. Mana habis you kena kerja dengan dia. Ada yang tak bond. Jadi kenapa pelajar kadang-kadang syarikat-syarikat besar ni dia menawarkan beasiswa? Senangnya pelajar dia nak elak daripada cukai. Jadi kita memang kena tanya yayasan. Contoh yayasan Maybank banyak. Tidak semestinya PTPTN, CJPA. Jika kamu cemerlang dan kamu minat betul dengan kerjaya tu, dan kamu boleh perform. Ada juga satu scholarship, menawarkan scholarship pada tahun semester kedua sebab dia nak tengok result pertama awak. Contohnya Yayasan Tunku Abdul Rahman. So Yayasan Tunku Abdul Rahman, you mesti dah masuk dulu, you proof, you dapat pointer yang tinggi dalam subjek tu. Dia tak tengok pun kadang-kadang SPM awak, dia nak tengok semester pertama you dapat contoh 3.8. Jadi you boleh apply. So semester pertama mungkin awak kena bayar. So semester kedua dah ada scholarship. Banyak financial situation. Di Malaysia, kita saja bukan berdepan, kita bukan sekadar ada yayasan macam contoh Yayasan Selangor, zakat, banyak lagi. Jadi ini perlu kita faham. Kita kaunselor juga perlu ada maklumat tu. Dulu cikgu juga pernah bekerja di Kolej Johor Hikmah sebagai hak ehwal pelajar. Jadi banyak yang ke sana masuk ada masalah kewangan. Jadi banyak kita boleh pergi pusat zakat, kita boleh pergi yayasan, Yayasan Selangor, Yayasan Terengganu, Maidam. Jadi ini kita boleh bagi support dari segi financial kepada mereka yang kita nampak berpotensi tetapi mungkin masalah kewangan mungkin bukan datang daripada keluarga yang berada. Tapi kita mesti patut membantu mereka supaya mereka dapat berkembang sebab hanya dengan ilmu dan pekerjaan saja dah boleh menyumbang atau tu boleh mengubah kehidupan dia. Jadi kita kena bantu. Jadi maklumat kerjaya juga maklumat kerjaya juga yang perlu kita tahu untuk membantu perkembangan kerjaya seseorang itu adalah dengan financial support. Okay, banyak pelajar, banyak. Dalam buku cikgu tu, cikgu akan masuk. Ni antara syarikat, ada yang kita tahu JPA kan. Kita tahu PTPTN, sebenarnya banyak pelajar. Ruang-ruang yang kita boleh dapatkan beasiswa. Dan seterusnya kita juga melihat dari segi physical and mental ability. Okay, some of clients are better suited to some career than they are to others due to our physical and mental ability and limitation. Okay, there are jobs that have specific requirements with respect to the physical ability of the person who will perform to involve the tasks. Those who are able will have great chance for advancement. Those who are not should look for other career paths that will match their physical ability and accommodate their limitation. It's important to find an occupation that makes the best use possible of client ability. Senanglah kata kat sini.
faktor kesihatan fizikal dan mental amat penting dalam menentukan kita berjaya atau tidak dalam sesuatu kejaya, dan kejayaan itu berkembang ke arah yang lebih positif. Katakan kita tak jaga kesihatan kita, kita bekerja dalam tempat yang memerlukan kita ke sana ke sini, tapi kita tak mempunyai kesihatan mental yang baik dan kita tidak mempunyai kesihatan, contoh kita ada kecil manis ke darah tinggi, itu juga salah satu faktor yang boleh membantutkan kita untuk terus berkembang. Jadi pelajar-pelajar, cikgu pesan juga pada diri cikgu dan pelajar-pelajar semua, jagalah kesihatan. Ya, pergi bersenam, kalau yang merokok tu kurangkan merokok kan. Jadi pergi bersenam, jaga mental, jaga kesihatan mental, kawal stres ya. Macam mana kita nak kurangkan stres, macam mana kita nak kawal minda kita daripada terlalu overthinking, terlalu berburuk sangka dengan orang, terlalu rasa diri bagus. Jadi benda-benda ni pelajar, dia mempengaruhi mental kita. So kalau mental kita tak bagus pelajar, dia akan juga mempengaruhi fizikal kita. Yang ini yang dikatakan psikosomatik. Psikosomatik ini adalah suatu penyakit yang berkaitan dengan pemikiran kita yang dia akan mempengaruhi tubuh badan kita. Okay, kalau kita belajar dalam abnormal psikologi, dia panggil sebagai psychosomatic disorder, iaitu bermula dengan stres. Kalau tidak dapat dikawal, dia mula dengan mental dan emosi kita yang tak stabil dan dia mempengaruhi fizikal kita. So, physical and mental abilities juga merupakan salah satu faktor bagi seseorang itu boleh berkembang. Seorang itu boleh berkembang. Jadi pelajar mulai saat hari ini, okay, kita jaga mental kita. Jaga mental kita supaya kita tidak berburuk sangka, sentiasa berfikir positif, jaga kesihatan kita. Kalau ada masa pergi bersenam, kawal makan, jangan makan berlebihan, petang-petang pergi bersenam, jangan baca je buku, bukan tak boleh. Jadi kita kena seimbangkan hidup kita supaya hidup kita lebih harmoni. Kerana dalam kajian menunjukkan ramai yang hari ini yang belajar pandai tetapi apabila kesihatan mental tidak mengizinkan, akhirnya dia tidak boleh berkembang dalam berjaya. Itu salah satu faktor. Lagi satu adalah berkaitan, seterusnya adalah berkaitan dengan chance factor. Chance factor are life event of which they have a little or no control. Dan ini kita kadang-kadang kita tak boleh kawal, tapi kita punya kawalan yang sangat terhad. They can influence what career they choose and how they progress in them. An example, would they need to support a family financially, keeping you from pursuing advanced education. Jadi chance factor ni kadang-kadang faktor peluang. Kadang-kadang ada di setengah tempat, contoh syarikat-syarikat tertentu, contohnya kita ambil contoh di MARA di Majlis Amanah Rakyat. Jadi kadang-kadang dia memang memberi peluang kepada dia punya pekerja untuk menyambung pelajaran dengan beasiswa. Boleh sampai PhD. Kalau dia berminat untuk nak sambung pelajaran dalam PhD ataupun nak apa-apa training untuk diri dia dan dia berkembang, dia memang boleh bagi financial support untuk dia berkembang. Ini satu yang bagus. Jadi charge faktor ni, tapi dia suatu benda yang suka untuk kita kawal, tetapi ia boleh. Jadi pelajar carilah peluang-peluang ini untuk kita meluaskan, sebab seseorang itu akan berubah melalui ilmu dan pengalaman. Dan ilmu dan pengalaman ini dia perlu terbuka untuk menerima sesuatu yang baru. Tak kira lah, kadang-kadang walaupun dia pergi belajar ataupun banyak dia menghadapi pengalaman baru, tapi diri dia sendiri tidak terbuka dengan tidak mahu melihat hikmah di sesuatu kejadian pun sukar untuk dia belajar. Jadi kita berbalik pada tadi 5 golongan yang boleh menegur kelemahan kita. Sesungguhnya manusia ini yang menghalang dia sebenarnya adalah diri dia sendiri. Jadi dia perlu tahu apa kelemahan dan kekuatan dia. Jadi kalau dia tahu kelemahan dia, dia tidak boleh kena tegur sebab dia rasa dia dah pandai, diri dia dah bagus. Jadi susah dia tegur. Itu sebenarnya sikap-sikap yang macam tu dia boleh menghalang seseorang itu untuk berkembang. Jadi jaranglah kita tengok seorang yang angkuh, sombong, yang rasa diri bagus ni dia berjaya dalam hidup. Jaranglah kita tengok. Tapi kebanyakan mereka yang berjaya, kalau kita tengok, mereka adalah mempunyai satu personality yang suka menyumbang, suka membantu, dan mereka ni boleh berkembang. Dan chance factor ini maksudnya kita boleh lihat bagaimana peluang-peluang yang ada dari segi financial support itu juga boleh membantu dalam perkembangan sesuatu kejayaan ini. Bukan sahaja dari segi perkembangan dari segi ilmu, juga pengalaman dan pendedahan. Itu juga sebuah faktor. Dan seterusnya social factor. Social factor ni several career theories such as social cognitive career theory and social learning address the context in addition to other factors. Event that take place in our life may affect the choice available to us and even dictate our choice to a certain degree. Maksudnya social factor ni adalah faktor-faktor persekitaran ataupun kepentingan masyarakat lah. Okey, ini lebih kepada kognitif kita. Bagaimana kita mentafsirkan keadaan sosial itu sangat penting dari kita
untuk kita berkembang. Bagaimana sosial, faktor-faktor masyarakat, sistem sosial itu juga mempengaruhi kita. Contoh ada setengah budaya contohnya dulu di Arab perempuan tak boleh memandu, perempuan tak boleh bekerja. Jaranglah kerja ni terbuka kepada golongan wanita. Jadi sekarang ni kalau di Malaysia itu tidak menjadi isu yang besar lah. Jadi kadang-kadang social factor ini juga mempengaruhi seseorang itu untuk berkembang dalam bidang kerjayanya. And then yang terakhir sekali adalah berkaitan dengan childhood fantasy. Okay, what do you want to be when you are grow up? You may remember this question from your childhood, and it may have helped shape you how you talk about career then as well as later in your life. Okay, maknanya apa yang kamu nak masa kecil itu kadang-kadang dia boleh membentuk diri kamu sekaligus membentuk pekerjaan yang kamu pilih. Okay, career counselling theories are expanding as a program related to the career choice are developed for all age, including their very young. Maknanya dalam perkembangan kerjaya ni bukan bermaksud kita masuk kerja baru masuk kerjaya, tak. Perkembangan kerjaya ni masuk perkembangan itu maksudnya lifelong, maksudnya sepanjang masa, and develop for all age. Okey, kanak-kanak macam mana perkembangan kerjaya dia? Yang ni kita akan tengok dari teori super nanti. Yang ni macam mana. Okey, jadi kita akan tengok benda ni sikit demi sikit perkembangan dan dia bermula daripada childhood fantasi itu. Bagaimana childhood fantasi ni dia boleh mempengaruhi seseorang itu memilih dan berkembang dalam kerjaya tersebut. And then Gisbert proposed a theory that described 3 life stages related to career development. The first stage, fantasy, where early ideas about career are formed take place up to age 11. Jadi bagaimana childhood fantasi ni bermula daripada awal kanak-kanak, iaitu peringkat awal yang dia bermula kerjaya ini dari peringkat fantasi dengan bermain-main. Macam sahabat kita, dia kata dia kalau pergi mana-mana jumpa sepupu, dia suka jadi cikgu. Itu salah satu contoh lah pelajar. Baik. Okey, itu adalah sedikit. Okey, itu adalah sedikit berkaitan dengan kerjaya. Okey. Okey, baik. So hari ni kita borak-borak ada masa 10 minit. So kita buka kepada soalan. Ada soalan, silakan. Fatin Amanina, ada soalan? Fatin, boleh dengar suara cikgu, Fatin? Okey. Izwan? Cikgu sebut nama. Tengok siapa tak menyahut tu maknanya dia tak ada dah tu Tak ada cikgu. Tak ada Izwan kat mana Izwan? Sekarang kat rumah cikgu. Kat rumah Okey, yeah. Izwan faham tak terdengar profil assignment kita tu setakat ni? Setakat ni jelas cikgu, saya faham. Apa yang awak faham? Boleh berkongsi dengan cikgu, dengan kawan-kawan yang lain? Maksudnya yang pasal profil pasal profil pasal diri kita tu. Maknanya kita apa yang kita ada dalam diri kita terjemahkan dalam profil tu untuk kita mendapat keyakinan daripada contoh cikgu lah. Maknanya saya buat profil ni untuk cikgu melihat saya di macam mana. Sebab cikgu tak kenal Izwan. Cikgu tak kenal Izwan. Jadi cara paling baik adalah cikgu akan cek profil Izwan. Okey? Okey. Adibah boleh jelas Adibah Azman Adibah? Ya, Adibah. Okey, apa Adibah faham tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerjaya? Apa yang saya faham, banyaklah faktor yang mempengaruhi kerjaya, macam dari segi jantina, peranan diri, kena jaga kesihatan mental, fizikal. Ada 13 faktor tu lah. Okey. Kalau kata Adibah kan, Adibah minat nak jadi apa? Masa kanak-kanak Adibah minat jadi apa? Macam saya minat untuk jadi seorang kaunselor lah. Memang minat daripada awal lah. Baru pupuk minat. Sebab macam bila awal-awal dulu tak ada dah minat sangat, tapi macam bila dah belajar tu rasa insyaAllah lah boleh jadi kaunselor lah. Rasa boleh bawa lah dengan subjek ni. InsyaAllah. So Adibah masa kanak-kanak dulu Adibah suka berangan nak jadi apa? Berangan nak jadi doktor. Oh, doktor.
Sebab suka macam main-main macam tu lah. Oh, okay. Syukran. Ahmad Syukran Naim. Okay, Ahmad Syukran boleh dengar? Okay, tak menjawab. Apa maknanya Syukran? Ain Shazliana. Okay. Aini Najwa. Ada soalan yang Aini Najwa? Ya cikgu, saya ada soalan berkenaan dengan assignment. Okay, silakan. Boleh tak apa yang saya type ni saya hantar dekat dalam grup? Okay, berkaitan dengan? Assignment individu tu. Okay, awak hantar dulu dekat siapa? Firdaus Firdaus ketua awak kan? Firdaus. Nanti Firdaus akan send dekat cikgu lah. Dia punya soalan tu macam ni cikgu. Saya ada tengok untuk rubrik dengan PowerPoint. Lepas tu komponen dia memang sama macam kita punya maklumat apa semua, tapi untuk dalam rubrik dia cakap kita kena buat penulisan ilmiah, pendahuluan, maklumat kejayaan apa semua tu. Tapi bila masuk PowerPoint terus kepada muka depan, lepas tu gambar pasport, nak buat resume apa semua tu. Jadi saya muka depan tu dia macam ni. Yang dalam tu itu disediakan secara ringkas, tapi apabila kita present kita mesti ada pengenalan kan, takkan nak masuk point. Jadi masa kita nak bercakap presentation tu kan, kita perlu ada pengenalan, siapa nama awak, lepas tu kenapa awak pilih. Tapi dalam apa dia kata, dalam rubrik tu kan, dia kata itu macam elemen yang perlu ada. So okay, kita, macam apa cikgu? Silakan. Maksudnya kita ni memang based on PowerPoint lah, kita buat dalam bentuk PowerPoint, letak dalam folder, bukan dalam bentuk report. Report tu kita itu yang ni untuk pembentangan ke apa ni? Yang ni untuk tugasan. Bukan pembentangan tu saya faham mengenai video. Yang ni untuk tugasan individu dalam bentuk report, ataupun memang siapkan satu folder, ataupun kena buat kedua-duanya sekali. Tugasan tu kan awak tulis. Tulis tu lepas tu awak masuk dalam folder. Pada folder tu awak hantar kat cikgu. Oh, dalam folder kita punya resume apa semua tu, macam gabung. Ya, gabungkan. Mesti dalam report. Lepas tu kalau kamu rasa nak buat dalam video, tengok kerja yang kamu sesuai. Macam Aina Najwa nak pilih kerja apa? Cikgu. Okey, cikgu kan. Jadi mungkin Najwa rasa nak jadi cikgu subjek apa? Aina Najwa nak jadi cikgu dalam subjek apa? Tu tak fikir lagi cikgu. Dia kena fikir tu. Kalau pergi temu Nanti duga, saya reflect dulu lagi. Contoh kalau hari ni kan cikgu pergi temu duga, cikgu tanya, okey awak nak jadi cikgu dia bidang apa? Itu saya fikir, susah cikgu nak ambil kerja ni. Jadi Aina Najwa kena tanya. Contoh kalau kamu minat cikgu matematik, contohlah kalau ambil matematik. Jadi salah satu temu duga sekarang ni adalah macro teaching. Jadi kamu kena ajar subjek matematik. Contohlah pengalaman anak cikgu dia nak apply jadi, contohlah dia masuk MRSM. Jadi dia minat untuk jadi cikgu cikgu agama. Jadi cikgu agama tu dia suruh penilai tu suruh buat video pengajaran tentang subjek. Jadi dia kena ajar satu subjek yang ada dalam silibus pendidikan Islam. Jadi dia ambil tentang perkahwinan. Jadi dia kena buat video, dia kena hantar dekat IPG kan. IPG sekarang straight dia memang betul-betul kawal. Jadi cikgu tengok, bila cikgu tengok anak cikgu buat present tu, cikgu nampak dia tidak menggambarkan macam dia tak selitkan hadis dan sunnah kan. Jadi macam banyak makar kat situ. Jadi tak dapat. Sedih dia. Sekarang belajarkan UIA. Jadi penting juga macam nak tahu salah satu elemen yang awak boleh masukkan adalah macro teaching. Macro teaching ni macam mana awak mengajar. Nak tengok cara kamu menyampaikan maklumat. Okey, itu salah satu contohlah Aina Najwa. Boleh Terima kasih cikgu. Okey, sama. Arif macam mana Arif? Cikgu. Arif kat mana Arif? Dekat kampung. Kampung kat mana Arif? Dekat Johor lah. Dekat Johor kan. Okey Arif, apa yang Arif faham subjek hari ni? Boleh bagi refleksi? Okay. Hari ni kita belajar pasal faktor-faktor yang menyumbang perkembangan kejayaan seseorang tu. Dia kat sini dah ada 13 tu. Yang kita dah belajar tadi tu lah.
Contohnya macam kemahiran, macam kegemaran, apa peranan hidup, pengalaman hidup, budaya, jantina semua tu lah kan. Jadinya Arif, dia nak tanya cikgu Arif lah. Apa faktor yang rasa mempengaruhi dalam pemilihan kerja Arif? Keluarga ke, diri sendiri ke, faktor budaya ke? Kalau bagi Arif sendiri? Lebih kepada keluarga lah. Oh, keluarga yang ni lah. Arif, minat ke bidang kaunseling ni? Sebenarnya kalau kita nak cakapkan kan, daripada awal-awal dulu pun kita pun tak terdedah sangat dengan kaunseling ni kan, sebab kita pun tak tahu sangat. Jadinya selepas kita dah masuk dekat, kita dah belajar, kita dah berapa sem ni kan, jadinya kita dah mula minat, dah mula memupuk minat tu. Jadinya minat jugalah dengan kaunseling ni, sebab kita pun boleh bantu orang. Dalam tu pun kita boleh perbaiki diri kita sendiri. Okey, bagus. Itu salah satu perkongsian dia daripada sahabat-sahabat kita. So macam ni lah pelajar. Cikgu akan tanya, jangan lari macam kan, entah ke mana dia pergi dah. Cikgu tanya nombor dia tak ada. Itu confirm lah tu tak ada tu. Jadi pelajar, cikgu akan tanya kamu secara awak untuk kita tengok apa perkembangan pelajar. Jadi cikgu suka cikgu suka kalau kita dapat kita akan dapat berbincang dan macam ni lah, cuba cikgu nak tahu pemahaman awak bagaimana pelajar saya online ni, macam mana berkesan atau tidak. Jadi so hari ini kita berhenti setakat sini. Jadi so kehadiran hari ni 48. Hari 22 So alhamdulillah kita berhenti setakat sini. Cikgu terima kasih dan cikgu harap pembelajaran kita akan ada two-way communication. Pelajar boleh tanya, cikgu akan mungkin akan awal 10 minit, 20 minit, cikgu akan sesi soal jawab lah supaya cikgu nak lihat kefahaman awak. Kefahaman awak dan pengajaran cikgu sampai atau tidak. Okey. Jadi untuk hari ini cikgu ucapkan terima kasih dan kita tudalah kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan suratul As.